Dalam keadaan sekarang ini, orang ramai melihat kepada janji jaminan oleh kerajaan bahawa setiap rantaian bekalan makanan dan termasuk barangan asas itu kekal mencukupi di Pasaraya untuk didapati sepanjang tempoh MCO ini ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini dilakukan. Dan juga salah satu faktor ataupun segmen sektor yang kita lihat adalah bekalan ayam sebagai contoh. Ini yang saya bincangkan bersama dengan usahawan yang berjaya, CEO Ayam Bismis Tim Berhad, Mazlina Kamarudin bersedia Skype bersama dengan saya ketika ini. Assalamualaikum Puan, terima kasih bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali kita nak mendapatkan gambaran. Biasanya kita ni mendapatkan gambaran daripada pihak pembeli yang pergi ke pasaraya dan sebagainya. Bagi pihak pembekal, penjual, peternak, pengusaha di peringkat hiliran dan juga huluan, bagaimanakah keadaan status masanya ketika MCO ini dalam permintaan yang semakin meningkat, orang ramai membeli semakin banyak dan sebagainya. Adakah bekalan itu, stok itu mencukupi pada ketika ini? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bekalan adalah amat mencukupi pada masa kini. Ya Puan, dan, teruskan. ada ekor sikit. Minta maaf, ada ekor sikit, saya teruskan. Okey, sekarang ni di ladang-ladang kami ada ayam yang mencukupi untuk kami bekalkan kepada pembeli-pembeli, dan kami membekalkan melalui 13 outlet kami dan juga 250 ejen kami. Saya berharap rakyat Malaysia bertenang kerana tidak usah risau kerana bekalan tersebut dijamin. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan semua, sebenarnya kalaupun ramai orang panik kerana harga kenaikan mas dan sebagainya, tetapi ingin saya maklumkan bahawa bekalan ayam sebenarnya turun harga. Sebagai contoh, ayam hidup adalah RM5.40 sebelum PKP 2020, tetapi selepas PKP 2020 ni harga sekarang ayam hidup adalah RM3.50 sahaja. Jadi sebenarnya kos produksi ayam ada RM4.50 sekilo. Jadinya peternak kerugian sebanyak RM2 seekor. Tapi tidak mengapa, asal perkara ini kita akan lalui, dan benda ini adalah kita patut lalui bersama-sama. Tetapi janji kami bekalan tidak akan putus, insya-Allah sepanjang PKP 2020 dan seterusnya. Puan, juga bahagian penternakan, kalau boleh kita ceritakan sedikit untuk kita fahami, kerana bahagian penternakan ini akan menentukan proses bekalan secara berpanjangan. Bagaimana dari segi menyediakan bahan asas ternakan, dedak dan sebagainya? Adakah ini terganggu ketika musim MCO ini? Alhamdulillah, sebenarnya dedak tidak ada masalah kerana kami adalah di bawah sektor essential. Jadi tidak ada isu, kami tidak dapat bekalan dedak, dan juga dari segi pengangkutan dan sebagainya semua berjalan lancar seperti biasa. Begitu juga untuk pengedaran ayam kami kepada 250 ejen kami di seluruh Malaysia juga tidak ada masalah. Cumanya yang kita takuti selepas ini ialah rata-rata tahu bahawa dedak ini sumber utamanya adalah soya dan jagung, dan kita mengimport keseluruhan bahan-bahan ini, dan import ini menggunakan US dollar. Umum tahu US dollar kita US dollar telah naik, tetapi kita mengharapkan perkara ini tidak berpanjangan. Kita takut bekalan dedak ni akan naik, maka akan suffer peternak-peternak. Kita mengharapkan yang terbaik. Bertenang rakyat Malaysia, don't worry. We will do for you. Kita akan menternak ayam untuk anda semua, dan kita akan menjamin bekalan. Seperti mana yang kita tahu, makanan-makanan yang patut kita makan sekarang adalah makanan-makanan yang real food. Elakkan kita dari makan sausage, burger dan sebagainya. Eloklah kita makan nasi, daging, ayam, ikan, buah-buahan, sebagainya.
Puan, mungkin terakhir sekali bagaimana untuk memastikan, sebab tadi Puan menyentuh tentang harga ayam yang sebenarnya disifatkan sekarang ini lebih murah berbanding sebelum MCO itu dilaksanakan. Untuk kita fahami, apabila Tuan menyebut bahawa penternak ayam terpaksa menanggung sedikit kerugian sekitar RM2, bagaimana untuk kita melihat sustainability, ketahanan penternakan itu, pengusaha ayam itu, kalau mereka menanggung rugi untuk tempoh yang panjang, untuk mereka kekalkan harga itu pada harga yang rendah itu mungkin sudah pasti kesukaran untuk usahawan, kan? Ya, betul. Itulah sebelum ini pun pernah berlaku penurunan harga, tetapi tidaklah seteruk ini. Maka penternak berharap agar kerajaan segera menghentikan sekiranya ada lagi bekalan ayam yang masih import, dan juga membenteras sekiranya ada penyeludupan daripada luar. Untuk sustainability, of course, kalaupun kerajaan tidak dapat memberi bantuan kepada penternak, tolong kita hentikan dulu import daripada luar. Kalau pihak kerajaan dapat memberi bantuan kepada penternak, itu adalah sangat menggembirakanlah kepada penternak. Sebabnya, kita tak mahu industri ayam ini runtuh. Cuba kita bayangkan kalau kita tidak ada penternak tempatan, maka apabila terjadi kejadian begini, contohnya kita bergantung kepada Thailand untuk menternak ayam. Jadi apabila terjadi situasi sebegini, kemungkinan mereka akan menahan ayam ini hanya untuk konsumsi mereka sahaja. Jadi apabila kita ada penternak tempatan, bekalan itu masih sustain, maka sangat-sangatlah saya merayu kepada kerajaan, tolonglah juga supaya menggalakkan rakyat untuk membeli ayam, berbelanja membeli ayam, supaya ayam yang ada di ladang ini dapat keluarkan dan harga itu dapat kembali seperti biasa. Puan, apabila Puan mencadangkan untuk kerajaan setidaknya melihat aspek mengurangkan import ayam itu, adakah produksi ataupun pengeluaran peringkat tempatan ayam kita, poultry kita mencukupi untuk supply kepada kesemua permintaan di dalam negara? Okey, mengikut berkeliling daripada MOA, edisi 3/22 hari bulan 3 baru-baru ini, yang mana telah disiarkan di dalam Telegram Majlis Keselamatan Negara, kerajaan mengatakan bahawa pengeluaran ayam adalah sebanyak 1.9 juta ekor sehari. Tetapi penggunaan hanyalah 1.5 juta ekor sehari. Bermakna production kita tempatan adalah melebihi. Dan kita faham ada setengahnya dieksport ke Singapura. Jadi biarlah industri ayam ni mandiri atau bergantung kepada ternakan lokal sahaja, dan insya-Allah benda ni kita dapat lalui bersama-sama, di mana rakyat dapat bekalan ayam dan juga penternak-penternak dapat menjaga industri mereka. Baik, Puan Mazlina, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Itu tadi Mazlina Kamaluddin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Ayam Bisnis di Merahat. Kita memahami bahawa bekalan poultry ayam ini amat penting. Ini barangan asas yang memang dalam MCO ini kita perlu beli. Isi rumah perlu beli dan sebagainya. Apa disebutkan tadi, harga semakin kurang, tetapi untuk sustainability, kemampanan bekalan, rantaian bekalan itu memerlukan bantuan kerajaan dan sebagainya.